الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Tuan-tuan, puan-puan, sidang jemaah, para hadirin, ayah ibu, mudah-mudahan kita dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur yang tidak terhingga. Kita rafa'kan ke hadrat Allah pada pagi ini dapat kita bersama-sama. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam pemeliharaan Allah, diberikan kesihatan yang baik, dipelihara daripada sebarang musibah yang tak diingini. Alhamdulillah, kita teruskan sambungan kitab Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat kepada hamba-hamba Allah. Kalau tak silap saya muka surat 100. Ya. Berkaitan dengan bebanan. Ya. Muka surat 100. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Berkaitan dengan bebanan, yakni tanggungjawab duniawi yang akan dihisab di akhirat. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Berkaitan dengan bebanan, apa dia bebanan? Yakni tanggungjawab duniawi yang akan dihisab di akhirat. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kita perlu lihat balik asal perbincangan, iaitu muka surat 83. Itu asal perbincangan. Muka surat 83, bab baru, bab yang ketiga, nasihat yang pertama. Yang mana nasihat itu merupakan pesanan Nabi kepada Abu Zar Al-Ghifari. Cuba kita baca sedikit saja dia punya terjemahan tu. Wahai Abu Zar, perbaharuilah bahteramu kerana lautan sangat dalam. Itu satu. Bawalah bekalan yang mencukupi kerana perjalananmu sangat jauh. 2. Kurangkan bebanan kerana rintangan-rintangan berat sekali. Dan bersikap ikhlaslah dalam beramal kerana sesungguhnya penyiasat itu, yakni Allah, adalah Tuhan yang maha melihat dengan penuh teliti. Jadi sambungan kita pagi ini adalah syarah poin yang ketiga tu. Syarah poin yang ketiga, kalau tengok, wa khaffifil hamla fa innal aqabata ka'udun. Nabi pesan dekat Abu Zar, sekaligus Nabi pesan kepada kita semua, ringankanlah ataupun kurangkanlah beban kerana rintangan-rintangannya berat sekali. Okey, nampak Jadi dia kata, tengok balik muka surat 100 tu. Berkaitan dengan bebanan, Nabi suruh ringankan beban. Apa dia beban? Yakni tanggungjawab duniawi yang akan dihisab di akhirat. Ada setengah ulama mengatakan beban di situ ialah jawatan. Ada juga yang berpandangan sedemikian. Hamla, al-hamla itu ialah jawatan.
Okey. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Nabi SAW. Soalannya berbunyi, apakah aku ini tergolong di kalangan orang-orang yang meringankan atau memberatkan bebanan? Faham tak soalan dia? Ini sahabat Nabi tanya ya. Ya Rasulullah, kalau bahasa mudahnya, di padang mahsyar nanti, adakah hisabku ringan ataupun berat? Kita semua nanti akan melalui proses hisab. Yaumul hisab. Akan diaudit lah satu persatu. Jadi sahabat ni tanya. Sahabat-sahabat ni kalau kita tengok, dah jadi macam satu budaya. Mereka sangat suka bertanya hal ehwal akhirat. Berkenaan nasib mereka, bagaimana keadaan di padang mahsyar, apa petua-petua yang boleh menyelamatkan diri kita di hadapan Allah nanti, macam mana nak duduk bersama-sama dengan Nabi satu syurga. Itu soalan-soalan yang selalu diasak oleh para sahabat kepada baginda Nabi SAW. Lalu Nabi jawab, tengok jawapan Nabi. Adakah engkau mempunyai makanan untuk hari ini? Nabi jawab dalam bentuk soalan. Soalan dijawab dengan soalan. Ini salah satu teknik juga kan. Nabi tanya, adakah engkau mempunyai makanan untuk hari ini? Hari ini ada tak? Makan minum apa semualah, kalau dia dah berkahwin, termasuklah untuk penyediaan isteri dan anak-anak dia. Lalu dijawab, sahabat ni jawab, ya, punya, maknanya ada. Untuk hari ini insya-Allah ya ada, mencukupi. Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, apakah kamu mempunyai makanan untuk esok? Dia jawab, ya, untuk esok pun ada lagi stok. Ada lagi bekalan. Ada lagi dalam simpanan. Untuk esok insya-Allah cukup. Kemudian Nabi tanya lagi, kali ketiga. Apakah kamu mempunyai makanan untuk lusa? Esok lusa? Dia jawab, kalau lusa tu kena fikir lain lah pula. Lusa kena fikir lain. Tak ada, maknanya belum ada. Lalu Rasulullah menyatakan, seandainya engkau telah mempunyai persediaan makanan untuk 3 hari, maka engkau tergolong di kalangan orang-orang yang akan memberatkan timbanganmu sendiri di akhirat. Okey. Jelas tak tuan-tuan? Jadi kalau sekali baca, jenuh menung lah kita kan. Semua terfikirkan kat rumah kita pun macam-macam stok ada. Ya. Sekiranya engkau mempunyai persediaan, persiapan, bekalan makanan sampai 3 hari, hari ini, esok, lusa, maka engkau tergolong di kalangan orang-orang yang memberatkan proses timbangan ataupun proses hisab di pada mahsyar kelak. Okey, tengok huraian kat bawah tu. Jika seseorang yang mempunyai persediaan makanan lebih dari 3 hari sahaja disifatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang sengaja memberatkan bebanan di akhirat kelak, bagaimana pula manusia yang suka menumpuk harta benda yang banyak, bahkan kadangkala harta kekayaan tersebut sengaja dipersiapkan untuk
diwarisi kepada anak dan cucunya. Marilah kita sama-sama bermuhasabah dan meningkatkan hidup zuhud. Okey. Jadi tuan-tuan, puan-puan, ayah, ibu, para hadirin sekalian, macam mana kita nak faham hadis ni? Ya. Kalau nengok tu gerun lah. Ya. Adakah kita ni termasuk orang yang sengaja meletakkan diri di akhirat nanti dalam keadaan hisab yang berat yang akan membebankan kita? Ya. Baik. Sebab itu bila kita membaca satu hadis, kita tak nafilah hadis ni daripada Nabi SAW. Tetapi seperti yang selalu kita sebut, di sana ada beberapa lagi hadis-hadis yang lain, ataupun mungkin ayat-ayat Quran yang lain yang sekira-kiranya kita perlu dipanggil gabung jalinkan, atau bahasa sekarang perlu diharmonikan antara satu hadis dengan hadis yang lain, antara satu ayat dengan satu ayat yang lain. Gabungan itulah kalau dalam ilmu fiqh dipanggil istinbat. Kan? Istinbat. Macam mana kita akhirnya nak faham hadis A dengan hadis B. Kalau pegang satu hadis je memang rasa macam Allah, jenuhlah kita. Semua berat belaka lah timbangan. Ya. Itulah tu. Kalau ikut hadis ni secara direct, beratlah timbangan kita nanti. Baik. Lepas tu kalau tengok kat bawah tu dia kata, bagaimana pula orang yang sengaja mengumpul kekayaan, harta benda untuk dipersiapkan dan diwarisi kepada anak cucu. Kan, tanah bereka-reka, rumah sewa ada semua. Rumah ni untuk Along nanti, rumah ni untuk Angah, rumah ni untuk adik, anak bongsu, dah ada siap dah. Okey, sebab tu saya sebut tadi, tak boleh baca satu hadis saja. Di sana ada hadis-hadis contoh, hadis yang kita biasa dengar, kamu meninggalkan harta benda kepada ahli waris kamu, itu lebih baik daripada mereka nantinya meminta-minta. Ada pula hadis tu. Kat sini tadi dia kata, sampai ke anak cucu lagi beratlah timbangan. Kan? 3 hari saja, lebih pada 3 hari pun dah teruk. Ini kan kita dah persiapkan untuk anak cucu kita. Hadis yang lain macam kita sebut tadi, kamu mempersiapkan atau meninggalkan harta kepada anak-anak kamu, itu lebih baik daripada mereka meminta-minta. Jadi akhirnya kita ni bersederhana. Hadis ni pun kita cakna juga. Hadis ni pun kita ambil perhatian juga. Maksudnya, kalau katalah kita kumpul beras tadi, ada lebih stok daripada seminggu lah kata. Yang dilarangnya apa? Kita ada stok beras seminggu, tapi jiran sebelah tak makan. Ada ahli qaryah kita yang kebuluran, kita tak bantu. Kita hanya pentingkan diri kita sendiri. Itu masalah. Ya, sebab itu Nabi SAW telah menunjukkan atau meninggalkan satu contoh yang sangat susahlah nak buat. Ya, Nabi ni ataupun kita kata orang-orang soleh, mereka jarang tidur tu dalam keadaan harta ada banyak kat rumah. Nabi sendiri kita pernah sebut kan, mendapat peruntukan harta rampasan dalam satu peperangan yang kalau ikut nilai kita sekarang berjuta ringgit. Tapi mana pergi berjuta-juta tu, tak ada. Nabi dah agih, bagi. Ya. Tambah kalau konsep harta ni, tok-tok guru kita selalu sebut, konsep harta ni macam kita mandi air telaga. Ya, air telaga tu kalau tak diceduk, dibiar begitu saja, lama-lama apa jadi pada air tu?
dia buruk, dia jadi busuk, dia jadi berkulat, jadi berlumut kan. Binatang-binatang pun mungkin bangkai-bangkai mati apa semua kat situ. Tapi kalau diguna, diceduk, dia makin subur, mata air dia makin. Mana harta tu kalau lagi diceduk, diinfak, dibagi, disubur. Jadi sifat tawakal orang-orang terdahulu itu sangat-sangat luar biasa. Ya, sangat-sangat luar biasa dan mereka yakin tentang rezeki Allah akan ada insya-Allah. Ya. Tetapi tidaklah menjadi satu kesalahan ya, kita hari ini membuat simpanan ya, tambah kalau dari sudut kesihatan ada takaful itu takaful ini kan, persiapan hari depan, sebab kita pun tak nak menyusahkan orang lain, nak masuk hospital lah itu ini ada dah persiapan, anak-anak nak sekolah. Saya sendiri pun buat simpanan juga, dia panggil takaful siswa kan. Daripada kecil sampai umur 18 tahun baru boleh bawa keluar, tempoh matang dia. Itu Islam juga mengajar kita untuk mengurus keuangan dengan baik. Yang penting kita tidak boros dan tidak bakhil. Itu pertengahan kan. Tidak terlampau boros, tidak terlampau bakhil. Jadi yang dimaksudkan di sini tuan-tuan kalau tengok, mengumpul harta kekayaan ni maksudnya hidup dia hanya mengumpul kekayaan. Tanpa dia infak, tanpa dia wakaf, apatah lagi kalau dia tak keluarkan zakat. Ya. Ada pegawai-pegawai bank bercerita tuan-tuan. Ya. Ada orang yang kalau tengok dia punya latar belakang kehidupan, dia ni tak ada waris. Hidup sebatang kara. Dalam simpanan ada 1 juta, dah berumur dah. Ya. Pendek kata tunggu masa je nak meninggal dunia. Tapi 1 juta tu masih disimpan. Untuk apa agak-agak? Ya. Alangkah bagusnya 1 juta tu diinfaklah, diwakaflah. Madrasah-madrasah yang banyak terkesan kan, tafiz-tafiz yang banyak, nyawa-nyawa ikan yang dah tutup pun ada. Ya. Infak. Seorang sebatang kara. Ya. Banyak sebenarnya kes-kes yang sebegitu. Untuk apa dikumpul duit tu? Infaklah, wakaflah, tambah umur pun dah. Orang kata apa, hukum adatnya tak lama dah. Tapi seronok kot ada dalam akaun tu berjuta. Ya, sayang kan. Ya. Tak boleh begitu, nanti jadi berat timbangan. Kenapa kamu tak infak? Allah tanya. Ya. Macam kita sebutlah, baju-baju kita dalam almari tu, yang tak tahu berapa pasang tu, akan ditanya kenapa tak pakai. Ya. Kenapa tak diinfakkan kepada orang susah? Jadi hadis ni pun kita ambil juga sebagai satu muhasabah. Di samping kita imbangi dengan hadis yang saya bacakan tadi. Cuma saya lupalah riwayat dia tu. Tapi hadis tu selalu kita dengar. Kamu meninggalkan harta kepada ahli waris itu lebih baik daripada mereka meminta-minta. Ya, meminta-minta. Okey, habis. Jadi selesai sudah nasihat yang pertama untuk bab yang ketiga. Kita teruskan nasihat yang kedua. Bab yang pertama ni ada 30 nasihat. 37. Untuk bab ketiga, minta maaf. Bab ketiga ni ada 37 nasihat yang kita akan baca insya-Allah. Nasihat yang kedua daripada 37 tu, sebahagian hukama ada berkata arba'atun hasanatun walakinna arba'atan minha ahsan. Al-haya'u minar rijal hasanun walakinnahu minal mar'ati ahsan. Al-adlu min kulli ahadin hasan walakinnahu minal umara ahsan. Wat-taubatu minasy-syaikh hasanah walakinnaha minasy-syabbi ahsan. Wal judu minal aghniya hasan walakinnahu minal fuqara ahsan.
Empat perkara berikut adalah baik. Hasan ni baiklah kan. Namun yang empat lainnya lebih baik. Ahsan. Dia guna ahsan. Kalau dalam bahasa Arab dipanggil isim tafdil. Itu istilah dia. Isim tafdil ni menunjukkan yang lebih. Dia ada isim tafdil, dia ada isim tasghir. Ya, tu cerita bahasa Arab lah. Ahsan, akbar, itu Allahu akbar. Kalimat akbar tu isim tafdil lah, maha besar. Ya, ajmal, ajhal, dia ada tambah alif biasanya, dia punya wazan dia tu. Empat perkara berikut baik, tetapi empat lagi lebih baik. Tu dia kan. Masya Allah. Apa dia? Pertama, sifat malu ataupun rasa malu yang ada pada orang lelaki, ar-rijal. Al-haya, malu, haya. Sifat malu yang ada pada orang lelaki bagus, baik, hasan. Walakin, akan tetapi, sekiranya sifat malu itu ada pada wanita, al-mar'ah. Mar'ah perempuanlah, wanita. Mar'atun, mar'atani, dia punya jamak pelik sikit. Dia punya plural. Plural dia anisa. Jauh pergi kan. Dia tak ikut langsung mar'ah tu. Kalau singular, mar'atun, seorang perempuan. Kalau ramai, tu surah An-Nisa tu lah. An-Nisa. Jadi, untuk perempuan, lebih baiklah. Ahsan. Lebih baik mempunyai sifat malu untuk kaum Hawa. Yang kedua, al-adlu, sifat adil. Al-adlu ni adil. Min kulli ahadin. Pada setiap orang. Min kulli ahadin. Ahadin ni kita terjemah individu lah, pada setiap individu seorang. Ahad kan, seorang. Setiap individu baik, hasan, bagus. Walakinnahu, akan tetapi, dari para pemimpin umara. Umara dari kalimah amir. Kita sebut Amirul Mukminin. Amirul Mukminin. Amir ni pemimpin. Ya, huruf alif lah. Amir. Umara. Jamak dia. Umara. Macam kita sebut alim. Ulama. Sama dia punya bentuk pattern wazan tu. Ya. Huruf alif. Amir. Kalau ain, huruf ain. Amir. Orang yang mengimarahkan. Kalau ain, huruf ain. Dia lari huruf je, tukar makna. Ya. Kalau amir, pemimpin. Kalau ain. Macam nama Sayyidina Umar lah. Umar. Amir. Orang yang mengimarahkan. Kepada pemimpin, lebih-lebih dituntut lagi lah adil ni. Untuk orang awam, masyarakat biasa macam kita lah, rakyat marhain ni, pun kena adil juga. Bukanlah kata tak perlu. Tapi untuk pemimpin, lebih-lebih lagi lah. Tu dia. Okey. Yang ketiga, ini kita baca terjemah dulu. Kat bawah tu akan ada huraian dia. Taubat wa taubah minasyaikh. Taubat yang dilakukan oleh orang tua. Syekh. Orang tua. Orang yang dah lanjut usia dia dipanggil syekh. Jadi orang tua bertaubat. Baguslah. Baik. Walakinnaha. Akan tetapi. Kalau yang bertaubat itu anak muda. Syabun. Syabun
Kalau jamak dia syabab. Selalu kita dengarkan kalimah syabab. Ayyuhas syabab. Syabab ni pemuda-pemuda. Anak muda. Kalau anak muda yang bertaubat, yang berhijrah, yang berubah, Masya Allah, itu jauh lebih baik. Lebih cemerlang lah, lebih excellent lah. Lebih apa lagi? Menakjubkan. Tu. Okey. Yang keempat dan terakhir. Untuk bab ni semua 4 perkara. Bab ketiga, kita masuk bab ketiga ni semua 4 je. Dia susun macam tu. 4 je. Sifat dermawan wal jud. Al-jud. Jud ni dermawan. Minal aghniya, di kalangan orang kaya. Aghniya dari kalimah ghani, ghani kaya, Abdul Ghani. Bagus, baik, orang kaya pemurah. Baguslah, Masya Allah, Alhamdulillah. Tetapi kalau ada orang miskin ataupun fuqara, dia pun pemurah, dalam miskin-miskin pun nak juga menyumbang, ikut kadar kemampuan dia lah cara miskin tu. Masya Allah, ahsan. Itu lebih mengagumkan. Lebih teruja lah. Fuqara. Okey. Baik, huraian. Pengertian baik pada teks ini, Hasan dia nak syarah kalimah Hasan. Hasan tu baiklah kan. Pengertian baik pada teks ini adalah dari segi kualiti. Dari segi kualiti. Di mana ianya adalah sesuatu yang terpuji di dunia dan di akhirat pula mendapat pahala.